Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak sharekan dengan korang semua mengenai apa yang saya belajar pada hari ini. Hari ini saya mendapat satu request daripada seorang adik perempuan berusia 25 tahun. Nama beliau adalah saudari Raihan. Raihan ni mak dia dimasukkan ke dalam hospital kerana ada masalah buah pinggang. Tapi sebenarnya mak dia telah didialisis sejak 6 tahun lepas. Tapi disebabkan ada masalah tube, jadi mak dia terpaksa dimasukkan ke dalam hospital. Waktu Raihan request dengan saya ni agak dah lewat malam kan, saya kena hantar dia. Trip yang untuk dia ni ada sebanyak RM30. Nak bagi tahu tripnya agak jauh lah. Ketika dalam perjalanan tu, saya tanyalah dia kenapa balik di tengah malam. Dia pun cakap lah disebabkan oleh dia ada peperiksaan pada hari esok. Daripada tu panjang lah borak-borak kami ni kan. Rupanya Raihan ni adalah seorang pelajar madrasah, berumur 25 tahun. Dan menariknya pasal Raihan ni, dia menceritakan saya mengenai, dia kata kalau kita ada masalah, minta saja pada Allah, dan jangan minta dengan Allah dalam keadaan malu. Sebenarnya memang ada hadis cakap pun. Ada hadis kata, bila mana kamu berdoa kepada Allah, janganlah kamu berdoa dengan mengatakan ya Allah jika engkau mahu. Sepatutnya tak boleh macam tu. Kiranya bila kita berdoa kepada Allah ni, kita boleh berdoa sespesifik yang macam mana pun kan. Tu saya katalah dengan dia, boleh ke kita doa spesifik macam tu kan. Sebab dia kata, Raihan cerita kat saya lah, Allah ni kan maha kaya. Dalam bahasa Arab kita panggil dengan bahasa Al-Ghaniyun. Allah ni maha kaya. Bila kalau kita ada masalah kan, kita jumpa dengan orang yang kaya, kita takkan minta biasa-biasa kan. Biasa kalau orang kaya, dia mempunyai harta yang banyak, kita akan minta bantuan dia. Contohlah, kita ada masalah, kita berhutang dengan kawan kita sebanyak RM10,000, dan kawan yang mintakan duit kita tu, dia perlukan RM10,000 tu secara cepat. Maka bila kita mempunyai kawan yang kaya, kita takkan minta dengan RM2,000. Kita memang akan minta dengan dia dengan keadaan yang RM10,000 yang paling maksimum, sebab kita tahu dia mampu. Itu baru manusia lah. Perumpamaan paling baik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni dia punya kekayaan melebihi seluruh alam ni. Bahkan segala kekayaan yang dimiliki oleh manusia tu adalah milik Allah. Jadi bila Raihan cakap macam tu, betul juga kan. Kenapa kita segan nak minta dengan Allah, sedangkan Allah ni mempunyai segala tiap sesuatu. Kemudian Raihan ceritakanlah kepada saya kan, dekat sekolah dia ni, dia punya cikgu, ustaz dia selalu mengajar kalau nak apa-apa minta dengan Allah terlebih dahulu. Mereka ni kadang-kadang tak ada duit nak makan kan. Jadi dia orang ni cakap lah dengan ustaz mereka kan. Ustaz mereka ni belajar dekat Pakistan tapi orang Melayu lah. Dia katalah, ustaz kami ni lapar. Mereka mengadu lah dekat ustaz mereka yang mereka ni sangat lapar dan teringin nak makan makanan segera lah ketika itu. Waktu tu kata ustaz tu, kalau lapar jangan minta dengan saya. Ustaz tu cakap bahasa Pakistan. Dia cakap bahasa Urdu lah. Dia kata mintalah pada Allah. Jadi mereka ni pun minta dengan Allah. Ketika itu bagaimana mereka minta kepada Allah tu bukanlah sekadar. Lepas tu ustaz dia ajar kalau minta dengan Allah, setiap kali mereka perlukan apa-apa, apa yang diajarkan oleh cikgu mereka adalah mintalah kepada Allah terlebih dahulu, kerana cikgu dia tidak mempunyai apa-apa. Maka bila mana dia minta dengan Allah tu, dia bukan saja minta bukan minta macam ya Allah kalau kau nak bagi kan, tapi dia minta, dia tahu Allah tu Al-Ghani, boleh memberi, dan dia minta dengan spesifik yang mungkin. Iaitu ketika itu mereka kata mereka teringin nak makan fast food. Dia kata, ya Allah, kami teringin sangat nak makan McDonald. Ketika itu ada cakap, kami teringin sangat nak makan McDonald, ya Allah. Mereka mintalah kepada Allah. Lepas tu tak pasti hari nikah ataupun hari keesokannya, jiran mereka menghubungi mereka, kata Acik ada beli McDonald ni. Dia kata bukan benda yang biasa. Bahkan Allah berikan kepada mereka satu seorang, sebab jiran dia baru mendapat gaji. Dia macam Masya Allah, macam Allah memang kabulkanlah permintaan mereka tu. Lepas tu pernah sekali tu, waktu dekat rumah, dia kata dia teringin lagi lah nak makan McD. Maka dia minta dengan Allah, ya Allah, aku teringin lah nak makan McDonald. Kemudian jiran yang sama tu menghubungi dia. Dia kata tak tahulah kenapa hari ni dia rasa nak belanja dia ni, dan jirannya membelanja mereka dengan seorang mendapat 3 ketul ayam. Akhirnya bukan calang-calang lah kan. Memang makanan segera ni tidak murah. Jadi bila mana dia cerita benda tu kat saya, dia kata memang kalau kita nak apa-apa dekat Allah ni, kita minta je dengan dia. Allah ni kan maha kaya. Kalau Allah tak bagi sekarang, Allah bagi nanti lambat kan. Kalau Allah tak bagi kat dunia, Allah bagi dekat syurga kan. Lantas saya macam berfikirlah, bila saya meminta dengan Allah ni, kadang-kadang ada benda saya tak minta sebab saya segan dengan Allah. Allah ni tak sama macam manusia ni. Kalau manusia ni, lagi banyak kita minta, lagilah dia tak suka. Tapi kalau Allah ni, kita tidak minta, dia marah dengan kita kan. Bahkan dalam surah ke-40, 60, Allah berfirman kan, saya share dengan korang lah. Surah ke-40 ayat 60. Saya pernah share dalam recording sebelum ni kan.
Allah kata dekat surah ni, yang bermaksud Allah dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dan tidak mahu menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Kerana Allah kata dekat sini, kalau kau nak minta aku, mintalah dengan aku, maka aku pasti akan makbulkan. Dan jangan minta dengan Allah, kalau nak minta spesifik, minta je dengan Allah. Sebab Allah ni kan kemampuannya tu tidak ada yang membataskan kemampuan Allah. Bahkan dalam ayat kursi Allah kata, lahu ma fis samawati wal ard. Allah memiliki segala di langit dan segala di bumi. Everything tu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. So mintalah kepada dia dan janganlah segan dalam meminta. Kemudian saya nak sharekan dengan kawan-kawan semua, kalau siapa yang follow seorang Syekh dekat Indonesia ni, nama dia Syekh Ali Jabir lah. Saya adalah beberapa kali yang follow dia punya ceramah melalui YouTube kan. Lepas tu saya diberitakan bahawa ustaz ni, Syekh ni baru meninggal dunia. Jom sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Syekh Ali Jabir ni. So saya sukalah dengan ceramah Syekh Ali Jabir ni. Walaupun lah saya tak pernah berjumpa dia face to face, tapi tak tahulah kenapa kematian dia tu menyebabkan hati saya rasa hibur lah. Baru-baru ni adalah saya punya sepupu meninggal dunia kan. Tapi saya sedih juga dia meninggal dunia. Tapi sebab mungkin saya tak begitu rapat dengan dia, jadi kesedihan tu tidaklah begitu lama kan. Tapi kalau macam mak dia, keluarga dia dan sepupu yang rapat dengan dia, macam adik saya rapat dengan dia kan, so macam sedih lah, terasa kehilangan dia. Tapi saya macam sedih juga, tapi kesedihan tu dia tidak berlarutan lah. Tapi untuk Syekh Ali Jabir ni, saya tak pernah jumpa dengan dia pun. Tapi bila mana saya diberitakan dia meninggal dunia semalam kot ataupun hari, saya tak pasti, hati saya rasa macam sedih yang amat sangat lah. Seolah-olah dia ni adalah seseorang yang dekat dengan saya kan. Sebab apa kan, bila saya ada masalah bila saya macam tak tahu nak cari solution, saya sukalah macam saya akan carilah ceramah-ceramah dekat YouTube kan. Contohnya kalau ada masalah tu yang saya tak dapat nak cari, mungkin saya boleh consult dengan nakibah saya, atau saya consult dengan kawan-kawan. Kalau saya tak dapat jawapan, saya akan cari kat YouTube lah, jika ada ustaz-ustaz yang membicarakan mengenai kisah-kisah persoalan dalam kehidupan saya lah. So Syekh Ali Jabir ni dia di antara yang menjadi point of refer saya lah. So bila saya dengar ceramah dia, saya rasa walaupun dia tidaklah saya pernah berjumpa, tapi seolah-olah dia dekat dengan saya, dan dia meninggal tu betul-betul memberi kesan dalam hati saya kan. Okay, kenapa saya nak share dengan korang mengenai kematian dia ni? Saya mereflect one thing lah. Syekh Ali Jabir ni telah meninggal dunia, dan bagaimana dia meninggal dunia, kehidupan dia tu adalah, memang dia terkenal sebagai seorang yang sentiasa memberi ceramah untuk orang-orang di Indonesia. Dan hebatnya Syekh Ali Jabir ni, dia bukanlah orang Indonesia, dia adalah orang Arab. Saya lupa dia daripada negara mana kan, tetapi dia menetap di Indonesia, sehingga anaknya pun lahir di Indonesia, dan dia fasih berbahasa Indonesia, sehingga orang Indonesia sentiasa lah merefer dia kan. Saya pernah naik bawa Grab, ada seorang makcik tua ni, dia cakap lah, biasanya kalau orang muda sukalah ceramah Ustaz Hana Ataki, atau mungkin Ustaz Khalid Basalamah, ataupun Ustaz Felix Shaw kan. Tapi Syekh Ali Jabir ni biasanya banyaknya menyentuh banyak orang tua lah yang kenal kan. Nak katanya makcik tu, dia ada common ground dengan saya, adalah dia kata dia kenal Syekh Ali Jabir. Saya pun cakap saya pun sukalah dengan ceramah Syekh Ali Jabir ni kan. Jadi satu benda yang saya reflect adalah, nanti kan kawan-kawan semua kan, kita ni nak mati sebagai apa kan. Ada orang mati mungkinlah hanya sebagai apa yang dikerjakan kan. Kalau kehidupan dia sibuk dengan kerjaya dia, mungkinlah dia hanya akan meninggal sebagai mungkin sebagai seorang ayah, atau seorang mak, atau sebagai seorang anak kan. Benda tu semua besar. Ataupun dia bekerja sebagai seorang accountant, dia mati sebagai seorang accountant. Ataupun dia bekerja sebagai seorang engineer, dia mati sebagai seorang engineer kan. Sebenarnya kehidupan kita ni akan berakhir, jarak masa kehidupan kita ni adalah bila mana kita dilahirkan, kemudian kita mati lah. Contohlah kita hidup selama 60 tahun. So 60 tahun je lah kita hidup. Kalau kita lahir lepas tu kita meninggal pada usia 15 tahun, so kita hanya hidup pada 15 tahun kan. So sebenarnya itu adalah duration manusia daripada segi fizikal dia dekat alam bumi ni kan. Tetapi sebenarnya usia kita ni pendapat saya peribadilah, dia bukan pada usia sejauh mana kita ni ada fizikal ataupun tidak, tetapi sejauh mana keberadaan kita dekat atas muka bumi ni memberi kesan kepada orang lain. Tapi memberi kesan tu bukan sampai kita ni nak nama kita disebut, kita nak nama kita ni dijunjung, ataupun kita nak jadi orang yang mengejar populariti kan. Jadi itu sudah macam dah terpesong pula kan. Tapi lebih kepada sejauh mana kita nak hidup kita ni, walaupun kita telah mati, tapi kita menghidupkan orang lain.
memberi hidup dalam arti makna walaupun kita telah meninggal dunia, tetapi bagaimana kehidupan kita ni boleh masih lagi menyentuh hati orang lain. Kita tengok banyak syekh-syekh yang telah pun meninggal dunia, walaupun mereka ni dah lama meninggal dunia dan syahid ataupun meninggal biasa kan, tapi walaupun mereka telah meninggal dunia, mereka meninggalkan kepada kita sentuhan-sentuhan mereka, seperti dia tinggalkan buku yang menjadi rujukan kita, atau dia menulis buku kan, ataupun dia membuat rakaman-rakaman video yang masih dia sebarkan kan. Dan walaupun dia telah meninggal dunia, tetapi seolah-olah dia masih hidup bersama kita, kerana kata-kata dia menjadi rujukan kepada kita kan. So nak katanya adalah seronoklah kalau menjadi seperti mereka ni. Kehidupan mereka tidaklah dibataskan dengan tanah. Sebabnya kalau kehidupan orang biasa, bila dia mati di kampus tanah, itu je lah life dia kan. Tapi life kita adalah sebenarnya usia seseorang tu adalah sejauh mana dia masih lagi disebut oleh orang kat atas muka bumi ni. Bukan disebut untuk popular tapi disebut dengan memberi kesan kepada orang lain kan. So macam saya dah berusia 30 tahun kan. Benda saya reflectkan adalah sebenarnya usia umat Rasulullah ni kebanyakannya akan meninggal dunia dalam 60 atau 70 kan, atau 50 kan. Saya fikirlah kan, kalau Allah panjangkan usia saya sehingga umur 50 tahun kan. Saya ni tak tahulah kan, Allah lebih mengetahui. Saya ni gemuk kan, mungkin saya ada asma lagi, mungkin saya akan mati awal. Saya tak tahu, itu semua kerja Allah kan, luar daripada perkara yang saya boleh fikirkan. Tapi sekiranya Allah beri usia saya sampai ke umur 50 tahun, tak tentu saya akan sihat kan. Macam mak saya kan, dia sekarang berusia 50 tahun. Mak saya dia dah start untuk, saya baru tahu kan, mak saya minta saya hantar dia ke appointment gigi. Rupa-rupanya mak saya dah tak ada beberapa gigi dah. Saya tengok mak saya ni macam muda lagi, rupa-rupanya gigi dia dah start tak ada kan. Dia ambil gigi palsu, buat gigi palsu kat klinik, lepas tu dia kena tampal gigi dia kan. Lepas tu susah lah mak saya, bila tidur dia kena cabut kan. Lepas tu setiap kali saya gosok gigi, saya doa dekat Allah, ya Allah Tuhanku, kau jadikanlah gigi aku ni sihat sampai ketua, dan janganlah kau jadikan gigi aku ni macam gigi mak aku. Sebab saya tengok mak saya kesian sangat dengan dia kan. Kemudian saya ada makcik saya kan, makcik saya dekat Perak, dia mengadu dekat saya kan, lutut dia sakit. Lepas tu dia kata, saya diagnose lah, mungkin dia ada osteoarthritis kan. Lepas tu doktor kata kalau dia nak baik, dia kena macam inject fluid, synovial fluid. Synovial fluid ni tujuan dia adalah dia di antara kita punya joint. So dia ada fluid tau antara joint tu. So bila kita jalan kan, kita akan ada macam pergerakan, rotation semua tu kan. So takkan ada bergeser lah. Tapi bila mana kita aging, kita makin tua, fluid tu dah makin tak ada. So makin dekat dia punya space tu, maka bila kita jalan sakit kan. So makcik saya ni, dia sentiasa mengadu kesakitan. Saya pernah lah sakit lutut. Sakit lutut ni memang sakit sangat kan. Dan bila dia mengeluh, saya tak boleh buat apa-apa. Saya kata dah dengan dia, apa kata jumpa dengan doktor. Dia pernah lah tanya kawan-kawan dia yang masukkan fluid tu, harga dia mahal, 1,000 lebih, dan tak boleh tahan lama pun. Dia kata ada seorang tu 1,000 lebih bayar untuk, bukan 1,000 almost 800 bayar untuk masukkan fluid tu, dan lepas tu hanya bertahan 3 bulan. So dia kata dia pun tak nak lambazirkan duit kan pada benda yang sikit kan, sedangkan duit tu banyak lagi nak guna kan. Lepas tu saya fikir lah, dia baru usia, makcik saya tu umur 50 jugalah. Kiranya ketika umur 50 pun makcik saya dah start sakit kan. Sebab dah kan bila kita makin tua ni, Allah mula menarik nikmat kita sedikit demi sedikit kan. Dan ayah saya pula, dulu dia boleh solat berdiri dan duduk kan. Tapi sekarang ayah saya, dia solat dalam keadaan yang dia kena angkat takbir berdiri, tapi untuk sujud semua ayah saya terpaksa, ayah saya kena solat duduk lah basically kan. Jadi saya fikirlah, bila kita makin tua, kita punya usia semakin terbatas, dan waktu tu kita akan banyak lah benda-benda yang menghalang kita untuk boleh berbuat lebih kan. So saya fikirlah, sekarang umur saya 30, nak ke arah 50 tu adalah lebih kurang 20 tahun kan. Esok kalau saya dah kahwin nanti lagilah, saya akan ada anak semua, kalau Allah berikan lagilah masa saya akan lebih terbatas kan. Saya fikirlah, ketika mana saya masih lagi hidup, masih lagi bujang dan tidak punya apa-apa komitmen kan, apa yang saya nak berikan kepada orang kat luar sana, apa yang saya nak berikan kepada agama, keluarga saya dan masyarakat lah. Sebabnya kan kita punya kehidupan ni dia akan berakhir kan. Kalau kita nak hidup hanya sebagai diri kita kan, kalau hidup kita hanya berkisar mengenai perkara yang kecil, maka rugilah. Bila mana kita mati, kita akan mati sedemikian sahaja kan. Tapi sebenarnya Allah menciptakan kita dekat atas muka bumi ni dengan satu tanggungjawab yang sangat besar, iaitu Allah ciptakan kita sebagai hamba dia. Dan juga dalam masa yang sama, Allah nak kita ni fikir mengenai orang lain juga kan. Macam mana dalam kehidupan kita ni, kita tidak hanya berfikir mengenai diri kita saja, iaitu bagaimana kita nak tarik orang lain untuk sama-sama berfikir mengenai kenapa Allah ciptakan dia kan. Okay, ni macam dah masuk tajuk lebih mendalam kan. Kalau saya nak terangkan sekarang mungkin tak cukup kan. Jadi apa yang saya nak bawa kawan-kawan semua fikir pada hari ini adalah, pada usia kita sekarang ni, apa yang kita nak berikan kepada orang lain, apa yang kita nak sumbangkan kepada orang lain kan.
Rugilah kita kalau kita hidup hanya disibukkan oleh kerjaya kita, kalau kita disibukkan nak mencari duit untuk bekerja kan. Sebab mencari kerja dan duit tu adalah kerja semua orang. Tak ada orang pun yang tak bekerja. Semua orang bekerja dan mencari duit. Tetapi yang membezakan seseorang dengan seorang lain adalah apakah sumbangan yang dia akan berikan kepada dunia ni kan. Dan kita tak naklah mati dalam keadaan yang sia-sia dan tidak ada apa-apa sumbangan. Dan yang paling best sekali adalah yang kita buat tu kita niatkanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah sebab apa manusia ni sifat dia lemah kan. Bila mana dia bergantung kepada diri sendiri, dia memang akan lemah. Tapi bila mana kita bergantung kepada Allah, maka itulah sebesar-besar pergantungan. So kawan-kawan semua, marilah kita menjadikan hidup kita ni tidak sekadar perkara yang kecil kan. Sedangkan ada perkara yang lagi besar yang Allah perintahkan kepada kita sebenarnya kan. Okeylah, sampai sini saja kan. Hopefully semua orang doakanlah saya agar dapat memberikan kebaikan kepada agama ni dan kepada negara kita kan. Dan juga kepada daripada aspek kecil, kepada masyarakat, kepada keluarga saya lah. InsyaAllah. Assalamualaikum.